Saudara, kita ke Sarawak pula. Antara tumpuan dari Bumi Kenyalang hari ini, statistik kemalangan di negeri itu merekodkan peningkatan. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan, V. Ya, dia statistik kemalangan jalan raya di Sarawak catat peningkatan 40.3% tahun ini bagi tempoh Januari hingga November. Ia melibatkan 12,706 kes pada tahun lepas berbanding 17,824 kes setakat bulan lepas. Memaklumkan perkara berkenaan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kadar kemalangan maut juga merekodkan peningkatan 17.10% daripada 299 kes kematian pada tahun 2021 kepada 350 kes kematian setakat November lepas. Dedahnya, kemalangan melibatkan kereta adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 17,026 kes, diikuti kenderaan pacuan 4 roda 5,016 kes bagi tempoh sama. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Christmas 2022 dan Tahun Baharu Cina 2023 di Miri. Datuk Seri Lee juga menasihati pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada sepanjang dalam perjalanan ke destinasi masing-masing, lebih-lebih lagi pada hujung minggu serta perayaan Christmas dan Tahun Baharu 2023 yang bakal menjelang tiba. Usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibentangkan di Dewan Rakyat mendapat reaksi pelbagai dari rakyat di Sarawak. Tinjauan RTM di Kuching mendapati ramai mahukan kerajaan baharu yang stabil bagi menghadapi ekonomi yang lebih mencabar tahun hadapan yang hanya berbaki 12 hari sahaja lagi. Datuk Seri Anwar sebelum ini turut menegaskan undi itu penting bagi membuktikan jumlah sokongan ahli parlimen kepada beliau dari segi persepsi politik selain dalam perlembagaan persekutuan menerusi kerajaan perpaduan pimpinannya. Dan menunjukkan beliau yakin dengan pemerintahan yang akan beliau bawakan dan menjuruskan membawa Malaysia ke arah yang lebih gah dan dikenali mata dunia, insya-Allah. Sebab pilihan raya pun dah lepas, rakyat pun dah memilih. So undi percaya itu pentinglah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang yang mentadbir untuk 5 tahun demi kestabilan politik lah. Pendapat peribadi kami mengenai usul undi PM kita yang ke-10 adalah untuk kestabilan politik bagi menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang kukuh. Pada pendapat saya, dengan kestabilan politik melalui undi percaya akan lebih membawa banyak pelaburan ke dalam Malaysia, dan untuk tahun-tahun yang mendatang saya berharap harga barat akan lebih menurun dan lebih stabil. Kita dapat memastikan kekuatan integriti antara rakyat, di mana rakyat memilih kali yang keberapa pun, tapi masih juga kekuatan kepada kerajaan tersebut. Jadi baiklah untuk usul ni, untuk undi percaya ni. Menerusi kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Anwar mempunyai majoriti 2/3 atau lebih 140 ahli parlimen dengan sokongan daripada Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menasihati orang ramai agar membawa bayi atau anak ke fasiliti kesihatan sama ada klinik maupun hospital terdekat dengan segera sekiranya mendapati bayi atau anak tidak sihat. Perkara tersebut ditekankan Pengarah Jabatan Kesihatan Sarawak, Dr. Oi Chu Hak, berhubung kes kematian seorang bayi di perhentian bas Jelukong di Seri Aman yang tular di media sosial baru-baru ini. Dalam kenyataannya hari ini, Dr. Oi menjelaskan kematian bayi berumur 3 bulan tersebut kemungkinan berpunca daripada jangkitan darah atau sepsis serta meningitis, iaitu komplikasi jangkitan selaput otak. Menurut beliau, ini berdasarkan laporan yang diperolehi daripada temu bual bersama ibu bapa serta rekod perubatan dan pemeriksaan fizikal ke atas mayat bayi itu.
Dalam pada itu, laporan siasatan akhir ke atas isu berkenaan mendapati bayi tersebut telah meninggal dunia di dalam bas semasa dalam perjalanan bersama ibunya dari Kuching ke Sarike pada 4 Disember lepas bertujuan mendapatkan rawatan tradisional. Ibu bayi berkenaan menyedari bahawa bayinya tidak bernafas semasa berhenti di perhentian bas tersebut. Ekoran daripada itu, bayi tersebut telah dibawa ke hospital berdekatan dan disahkan meninggal dunia. Walau bagaimanapun, bedah siasat tidak dilakukan kerana tiada persetujuan daripada pihak keluarga. Mayat bayi tersebut kemudian telah dibawa pulang oleh pihak keluarganya dan dikebumikan. Universiti Teknologi Mara UiTM dipilih sebagai salah satu universiti pilihan majikan melalui penarafan Indeks Kebangsaan Kebolehpasaran Graduan Talent Bank. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano, anugerah Employers Preferred University telah memberikan penarafan kebolehpasaran 6 bintang, misalnya dalam seni lukis dan seni reka, pengurusan perniagaan dan keusahawanan. Pada tahun 2021, ujar beliau, peratusan kebolehpasaran graduan didorong oleh pelbagai faktor antaranya ketidaktentuan ekonomi semasa dan pandemik COVID-19. Peratusan kebolehpasaran bagi graduan program seni lukis dan seni reka mencatatkan 63%, program peladangan dan agroteknologi 73%, manakala program sains sukan dan rekreasi 87%. UiTM juga katanya berjaya tersenarai dalam penarafan QS World University Rankings by Subject 2022 dengan peningkatan 29% bagi 14 subjek. Tambah beliau lagi, persaingan semasa kini semakin kompetitif untuk para graduan mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, para graduan bukan sahaja perlu memiliki kemahiran komunikasi dan berketerampilan, malah berdaya saing dalam bidang keusahawanan pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau berkata demikian pada istiadat Convocation UiTM ke-95, UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan. Pada istiadat itu, seramai 1,892 graduan menerima ijazah masing-masing. Kembali kepada norma asal, itulah suasana yang dapat digambarkan sepanjang musim Piala Dunia berlangsung. Di Kuching, kehangatan perlawanan akhir antara Argentina dan Perancis disambut meriah di pusat-pusat tumpuan pengunjung. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching malam tadi mendapati malam Isnin tidak seperti malam biasa dengan kebanyakan penduduk kota ini sanggup berjaga malam demi perlawanan akhir. Bagi mereka, sukan popular ini mampu menyatukan semua pihak walaupun melewati batas masa malam kerja. Rumah 2 orang saja apa macam tidak syok. Dengan luar. Dan tengok bola dekat luar. Tidak dekat rumah. Rumah boring tak ada orang bising enjoy. Antara lokasi tumpuan penonton, pusat komersil 101, lebih 300 penonton berkumpul di restoran ini bagi menyaksikan perlawanan bersama kawan, teman dan keluarga. Bagi pengusahanya Alex Yong, bersempena musim Piala Dunia, beliau melanjutkan waktu operasi restorannya. Saya selalu buka kedai sampai pukul 2 malam. Tengok banyak orang datang makan minum lah. Ini satu pun tarik itu bisnes pun juga lah. Dalam perlawanan yang menyaksikan dua pasukan gergasi itu, Argentina mengalahkan Perancis dengan 7-5. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak dan salam perpaduan. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V. Langsung dari Sarawak.